rotan bukan sahaja boleh dijadikan sebagai salah satu perabot di rumah, malah ianya juga mempunyai pelbagai kegunaan lain yang menarik. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Bertemu kembali di WHI siaran hari Sabtu ini bersama saya Sugita dan juga Fatih Namimah Yusof, dan nampak tak keceriaan kami kerana hari ini adalah hari yang cukup istimewa di mana kami akan berkongsi sesuatu yang amat cantik. Bukan sesuatu, banyak benda yang cantik sebenarnya berkaitan dengan rotan bersama dengan anda. Ceria tu Sugi bukan sahaja daripada warna-warna rotan di depan kita ni, baju kita pun ceria juga. Terima kasih kepada stylist kami. Dan hari ini sebenarnya seperti biasalah hujung-hujung minggu kan kita nak santai-santai saja. Kita nak kongsikan kemahiran antara inspirasi yang dibawa oleh masyarakat kita sendiri kan. Tapi sebelum tu Sugi, eloklah kalau kita kongsikan juga antara keadaan cuaca ketika ini. Betul. Okey, kalau esok kami esok pun boleh. Semalam kami telah kongsikan bersama dengan anda situasi cuaca di mana di Ampang telah berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Dan hari ini kami nak berikan anda, ini dia yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir dan hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di mana di Sri Aman, Betong, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang pada hari ini Sabtu sehingga 10 pagi tadi. Inilah yang dikeluarkan paling orang kata latest lah. Paling terkini lah. Dan juga selain itu Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia juga ada memaklumkan permulaan fasa peralihan monsun, yang mana peralihan monsun dijangka bermula 14 Mac 2022 ni dan juga akan berterusan sehingga pertengahan Mei 2022. Jadi ini sebenarnya kita boleh lakukan berjaga-jagalah kalau kita ada sebarang perancangan ke, kita nak keluar ke mana-mana ke, kita kena ambil tahu juga antara keadaan cuaca. Tak menentu sekarang ni, Suki. Betul. Ahmad, saya setuju sangat dengan apa yang Fatih katakan. Dan kita beralih ke negeri Johor pula. Orang-orang Johor hari ini pastinya anda yang boleh keluar untuk mengundi telah pun mengundi sejak 8 pagi tadi, di mana 1021 pusat mengundi dibuka bermula jam 8 pagi tadi. Dan kita harapkan ramai yang keluar mengundi, dan dalam keterujaan kita keluar mengundi tu jangan lupa jugalah untuk kita terus menjaga SOP kan. Tak naklah ada sebarang yang keadaan kes juga meningkat ketika ini. Jadi kita keluar mengundi, kita jalankan kewajipan, dalam masa yang sama kita jalankan juga peranan kita untuk mencegah COVID-19. Dan hari ini juga kita akan adakan program khas PRN Johor. Jadi segala keputusan undian semua anda boleh dapatkan pada pukul 6 petang nanti di program Mandat Johor nanti. Bersama dengan awak ya? Bersama dengan saya dan juga rakan saya Mir Malik Rayani. Okey, dan apa yang menarik mengenai pilihan raya ini adalah buat kali pertamanya kita akan menyaksikan adik-adik kita yang berumur 18 hingga 20 tahun juga turut mengundi. Jadi pandai-pandailah anda mengundi. Siapa antara pilihan rakyat Johor kita saksikan nanti petang nanti bila keputusan telah diperolehi. Baik, itu berkenaan dengan PRN Johor. Dan ini sesuatu yang Sugi dah tak sabar nak kongsikan. Ya, saya nak kongsikan bersama dengan anda kompilasi TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini, berkaitan dengan rotan. Jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Así que dale pum 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 pum, ponle fuego a mi sazón, son, son, son. Sampai bila harus aku menunggu cintamu, tanpa bila ku sedari kaulah yang pertama ku cintai. Maafkanlah diri ini jika takdir menjemputku dahulu, hanya saat ini yang dapat menemanimu. Dengarkanlah sekali lagi jika kau tak percaya pada diriku bila ku berkata said I love you.
cantiknya. Yang istimewa ni dengan rotan ni, Fatin, dia macam tidak pernah out of trend. Kalau sekarang ni diubah sesuai mengikut cita rasa untuk orang yang lebih sukakan perabot yang lebih ada touch modern lah orang katakan. Dan katanya di Malaysia ada 107 jenis rotan, tapi yang dikenal pasti hanyalah 20 jenis yang boleh kita lihat. Mungkin antaranya yang hari ini boleh kami tunjukkan bersama anda yang telah dibuat menjadi banyaklah, ada tudung saji, ada juga bakul-bakul kan. Pelbagailah yang boleh dimanfaatkan daripada hasil-hasil hutan ini. Dan sebenarnya Sugi, bercakap mengenai rotan ini sendiri kan, dia dah ada elemen-elemen contemporary. Kalau dulu mungkin di rumah nenek-nenek, rumah mak-mak kita ada kan, tapi sekarang ni dibawa kembali sebab dia punya klasik tu tak pernah ditinggalkan. Masih lagi diperlukan sekarang ni, lagi-lagi kalau kita nak kenakan dengan konsep bohemian kan, rotan-rotan dan sebagainya tu. Okey, baik. Dan kita hari ini bukan berdua sahaja, kita nak kenalkan juga tetamu kita, satu jauh daripada Sarawak. Dan kita juga ada dua orang tetamu di studio yang lepas ni akan menunjukkan kemahiran mereka dan sekaligus mengajar Fatin dan saya macam mana nak menganyam. Macam mana nasib kita nanti, tak apa, kejap lagi kita kongsikan. Tapi kita terus saja dengan tetamu pertama kita daripada Kampung Sarikin, Bau Sarawak, iaitu Jelina Fresia. Selamat tengah hari Puan Jelina. Hai, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Wah, cantiknya. Cantik dia. Okey, baik. Mungkin Puan Jelina boleh kongsikan berkenaan dengan kraft yang dihasilkan Puan Jelina sendiri kan. Kalau kita tahu ada tikar bumbu, ada tambak bumbu tikar, ada bakul-bakul dan sebagainya. Apa antara keunikan yang dihasilkan? Puan Jelina? Ya. Boleh dengar kita? Boleh. Boleh. Okey, baik. Boleh saya ulang lagi sekali lah. Kalau mungkin boleh kongsikan antara keunikan hasil kraft yang dihasilkan Puan Jelina sendiri. Hasil keunikan dari kraft barang rotan kami orang Bidayuh. Ia dapat untuk menangkap ikan, buat dekorasi seperti lampu. Tikar rotan. Baik. Macam-macam lagi lah kan. Dan Puan Jelina, saya lihat tikar di belakang tu, teringat saya dulu mak saya Fatin dan penonton pernah menempah tikar ni daripada seseorang yang pergi ke Sarawak dan suruh dibawa pulang daripada Sarawak. Jadi saya lihat tikar tu cukup cantik dan saya rasa tikar tu macam dulu pun masih lagi orang menyukainya, kini pun orang masih lagi menyukainya. Jadi Puan Jelina, boleh kongsikan, ini adalah satu kemahiran yang dipelajari daripada nenek Puan Jelina, ya. Puan Jelina adalah orang kata generasi keberapa ni? Saya sendiri tidak pandai membuat rotan. Saya cuma untuk menjual tikar rotan seperti barang-barang kraft. Semua. Okey, baik. Dah berapa lama berkecimpung dalam industri rotan, kemahiran melakukan kraft-kraft rotan ni, Puan Jelina? Start dari tahun 2007. 2007. Okey, pastinya kalau kita bercakap di Sarawak kan, pelancong-pelancong yang datang untuk macam tadi Ibu Sugi sendiri kan dari Semenanjung nak beli semata-mata tikar. Ramai lagi saya kira ramai yang meminati kraft di Sarawak. Bagaimana sebenarnya sambutan daripada penduduk setempat sendiri dan juga pelancong? Sambutan sangat menggalakkan, khususnya tikar rotan, kerana tikar rotan ni tahan lama. Pernah menjadi tikar viral suatu masa dulu. Okey, dan saya rasa itu juga keistimewaan rotan. Dia ringan, mudah dibentuk dan kuat, tahan lama kan. Dan Puan Jelina mungkin boleh kongsikan lebih lanjut mengenai bubu Bidayuh. Mungkin tikar kita sering kali melihat, mendengarnya. Bubu ni, bagaimana proses membuatnya dan kalau di Semenanjung mungkin kita tak selalu lihat. Tapi dengar kata sekarang ni bubu Bidayuh ni juga boleh digunakan untuk elemen fashion. Dia jadikannya bag. Macam mana tu? Boleh kongsikan lebih lanjut bubu Bidayuh. Bubu Bidayuh ni dia macam ni. Dia banyak saiz. Okey. Yang kecil ni biasanya orang beli dan buat itu gantung dekat kereta. Okey. Biasa dia ada banyak saiz dari kecil ke yang besar. Yang paling besar sekali, besar mana tu Puan Jelina?
Besar ini. Wah, besar sangat tu mungkin. Wow, tak nampak muka Puan Jelina dah. Satu skrin penuh ya. Jadi mungkin jadi bubur bidayuh ni selain daripada dia mempunyai fungsinya tersendiri, ada orang juga menggunakannya sebagai barang perhiasan, betul? Ya, untuk perhiasan macam diorang dekor buat lampu dalam hotel, dalam tempat makan lah. Tapi kan Fatin dan juga Puan Jelina, saya sangat ingin mengetahui berapa lama masa diambil untuk menyiapkan satu bubur tu yang besar tu. Tu kadang-kadang mengambil masa 1 bulan ataupun 2. 1 bulan atau 2 yang paling besar? Proses pengambilan rotan, membelah rotan, dan buat sampai siap lah. Okey, baiklah. Dua makan masa dalam 2 bulan dari segi mencari rotan sampailah siap satu yang bersaiz itu. Dan kalau kita bercakap 2 bulan tu harganya pastinya setimpal dengan usaha untuk kita nak menghasilkannya. Berapa tu Puan Jelina? Kami jual bubur yang besar ni RM170. Okey. Dan selain daripada bubur dan juga tikar, Puan Jelina, mungkin juga boleh kongsikan dalam suku kaum Bidayuh ni, apa antara kraft tangan yang dihasilkan menggunakan rotan? Bakul, tambok, kerusi. Banyak lagi yang dapat dibuat daripada rotan. Okey, baik. Dan mungkin juga Puan Jelina boleh kongsikan kan dalam suku kaum Bidayuh, adakah penghasilan kraft tangan menggunakan rotan ini adalah antara sumber pendapatan yang paling penting? Ya. Ya? Sangat penting untuk orang-orang kampung seperti ibu suri rumah. Sebab kebanyakan produk ini dibuat oleh suri rumah. Antara aktiviti untuk menjana pendapatan lah. Okey, Puan Jelina boleh kongsikan dengan kami di petang ini antara platform untuk kita dapatkan nak beli produk-produk kraft tangan daripada Puan Jelina. Boleh beli secara online dekat Facebook Nangdi Resources dan Facebook saya sendiri Jelina Fresia. Jelina Fresia di Facebook dan juga Nangdi Resources. Itu dia. Baik. Terima kasih Puan Jelina dan jaga diri. Katanya di Sarawak cuaca tidak menentu, jadi jaga diri ya Puan Jelina. Sebab menjemput saya, jadi sama-sama. Terima kasih. Fatin, kalau kita lihat kan Fatin, bila Puan Jelina berkongsi berkaitan dengan harga, mungkin ada dalam kalangan kita, kita tidak kisah, kita selalu suka membeli barang-barang kraft tangan dan tidak kisah harganya. Tapi ada orang kadang-kadang suka menurunkan harga. Tapi kalau kita dengarkan tawar-menawar. Kalau kita dengar tadi daripada proses pengambilan rotan itu 2 bulan, melibatkan masa, kemahiran mereka. Betul. Jadi mungkin di sini kita boleh fahami yang banyak yang berlaku di sebalik penghasilan satu kraft tangan itu. Dan juga usahanya bukanlah mudah, sebab tadi saya dengan Sugi adalah cuba-cuba sikit-sikit. Bukan mudah ya. Kita buat yang kecil makan masa dalam beberapa minit saja. Mereka berbulan-bulan. Jadi kita kena hargailah antara usaha mereka. Baik, kalau anda juga peminat kraft-kraft tangan ataupun anda sendiri ada kemahiran untuk melakukan kraft tudung saji ke, bakul ke dan sebagainya, kongsikan dengan kami. Kami akan bacakan dan kami akan kongsikan kepada semua tetamu wanita hari ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan 2 orang tetamu kita dan kemahiran Fatin dan saya membuat kita selepas nantikan ini. Tunjukkan apa yang kami akan buatkan. Wanita hari ini.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't. Wow, itu antara kreativiti kan orang-orang kita. Saya rasa salah satu rumah tu tak sah kalau ada satu dua elemen daripada rotan. Dan hari ini juga kita nak teruskan dengan perkongsian kita inspirasi dari seurat rotan. Tadi saya dengan Sugi dah janji kan kita nak hasilkan craft daripada rotan ni. Dan bersama saya hari ini adalah Puan Azizah Ahmad atau lebih mesra kita sapa Ibu, yang mana beliau merupakan pemilik Zafia Alno Craft Rotan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu nampak ralik buat apa ni tudung saji ni. Okey, kalau boleh Ibu kongsikan bila mula berkecimpung dalam industri craft ni Bu? Mula berkecimpung dalam industri craft ni 20 tahun yang dulu. Di mana di situ minat masa tu nak buat rotan. Lepas tu dengan sokongan keluarga dan sokongan Perbadanan Kraftangan Malaysia, khususnya Cawangan Negeri Sembilan, yang membagi latihan untuk memahirkan bidang anyaman ni hingga ke peringkat antarabangsa untuk pembuatan. Ibu dah ke peringkat antarabangsa. Ini adalah salah satu bermulanya daripada punca pendapatan je Kak Ibu kan. Saya tengok Ibu buat tu nampak macam seronok je. Sebenarnya Ibu dah sediakan satu untuk saya. Yang kecil ni untuk saya hasilkan juga. Kita tengoklah macam mana rupa dia, hasil dia. Tadi Ibu ada, kalau boleh Ibu kongsikan lagi lah dengan penonton kan bagaimana antara kita nak anyam, kita nak mulakan menganyam tu. Cara menganyam ni kita yang mula-mula ni untuk basic kita gunakan jalin satu sahaja. Jalin satu. Jalin satu. Kalau kita bermula dari dalam, kemudian tu kita terus keluar tiang dia, masuk balik ke dalam tiang dan keluar semula. Selang-seli saja. Selang-seli. Okey, Fatin cuba, cuba. Cuba. Okey, kalau sama-sama kita sembang lah bukan? Menganyam selalu kena sembang. Selalunya kalau kita bercakap mengenai anyaman ni ada macam-macam sebenarnya kan, daripada tudung sajinya, bakulnya. Berapa lama sebenarnya Ibu tempoh kalau kita nak siapkan satu tudung saji tu? Kalau tudung saji ni sehari tu boleh siap sebiji lah. Kalau kita buat memang khas untuk kita nak buat sebiji. Tapi kalau macam kita untuk ada orang tempah buat jualan, kita akan buat sehari kita buat tapak. Okey. Sehari kita buat badan dia. Jadi kita dapat kuantiti yang lebih lah. Baik. Untuk mengejar kita punya tempahan. Ibu, antara perkakas kalau kita nak mula menganyam ni apa antaranya selain daripada rotan ni lah kita nak kena sediakan. Selain daripada tu Bu? Dia punya peralatan yang kita perlu ada gunting, cucuk ais, lepas tu pembaris lah macam biasa, dan yang penting juga air. Air untuk? Air ni adalah untuk melembutkan rotan ni. Memang kita tengok rotan ni keras, tapi bila kita dah rendam dengan air, sifat dia akan bertukar jadi lembut. Jadi barulah kita senang nak menganyam, nak membentuk satu-satu produk yang kita buat. Okey, baik. Ibu, tadi Ibu ada kongsikan Ibu dah bukan di Malaysia saja, Ibu dah sampai ke luar negara. Kalau boleh dikongsikan antara fenomena ataupun penerimaan orang muda berkenaan anyaman kraft tangan Ibu bagaimana? Sebenarnya penerimaan orang muda sama je macam di negara kita dan di luar, mereka amat meminati. Sebab apa? Bila kita buat produk rotan ni, kita tak fokus untuk golongan pertengahan umur ataupun yang lebih dewasa, umur yang lanjut usia. Kita fokus juga untuk setiap lapisan umur. Betul. Contohnya kita akan buat handbag. Handbag tu kita akan campurkan elemen-elemen seperti kain, kulit, metal. Jadi bila kita membuat campuran elemen-elemen produk ni, jadi nampak lebih menarik. Lebih menarik dan moden. Dan kegunaan dia tu pun orang kata lebih ramai yang meminati. Tapi betul tak Ibu? Sebab kalau Fatin sendirilah kan, bercakap mengenai rotan ni dia memang sampai bila-bila pun kita akan boleh penerimaan dia sampai bila-bila sebab klasiknya, warna-warna yang digunakan sesuai lah dekat rumah kan. Tapi melihat kepada nak ikut era zaman sekarang ni kan, kadang-kadang rotan handbag macam mana, beg tangan bagaimana, kalau kita nak hasilkan bakul pun ada kena ikut trend semasa tu. Bagaimana Ibu? Itu peranan inovasi. Sebenarnya sebagai seorang penggiat
kraf anyaman rotan, kita juga tidak lari daripada inovasi produk. Jadi dengan inovasi produk yang kita tonjolkan, macam Ibu, dengan bantuan Kraf Tangan Malaysia juga, setiap tahun kami akan menerima desain-desain baru daripada pihak Kraf Tangan yang dikeluarkan oleh R&D, selain daripada syarikat Ibu sendirilah. Baik. Jadi dengan adanya bantuan daripada Kraf Tangan Malaysia, kami akan lebih mengeluarkan produk yang lebih moden, berinovasi, lebih contemporary lah. Ya, contemporary. Bila kata kita dapat mengikut cita rasa semasa. Cita rasa orang muda kan, Ibu, khususnya. Okey, Ibu, ini dah sampai ke penghujung dah. Ibu sembang-sembang dah tak perasan dah habis dah saya punya ni. Pandai dah Fatin. Dah boleh jual dah? Oh ya, dah boleh ni, dah boleh. Okey. Bu, kalau kita nak tahu juga, tu ada penonton tanya-tanya tu, mana nak dapatkan ni? Dah lawa-lawa ni, warna-warna ceria ni, Bu. Kalau kita nak dapatkan produk-produk rotan ni, senang je. Pergi ke Facebook Ikraf Bazaar. Okey. Boleh kita tengok kat situ. Satu lagi, pergi ke My Craft Shop. Okey. Itu adalah platform yang disediakan oleh Kraf Tangan Malaysia. Dan Ibu punya untuk Ibu platform? Pergi kepada Zafial Noor Enterprise. Zafial Noor Enterprise, dekat situ ada macam-macam kraf hasil tangan Ibu sendiri. Baik, saya nak teruskan dengan Ibu. Saya nak habiskan tudung saji mini saya ni. Tapi sebelum tu, saya nak bawa penonton untuk saksikan trivia yang disediakan oleh rakan wartawan Tasha. Jom kita saksikan. Rotan merupakan sejenis bahan semula jadi dari hutan yang terdapat banyak kegunaan di sebaliknya. Secara lazim, rotan merupakan satu tumbuhan hasil hutan bukan kayu dan ia tumbuh di kawasan yang lembap, namun akan berkurangan apabila sesuatu kawasan itu mengalami pertukaran kelembapan. Rotan boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut kreativiti seseorang yang berkemahiran. Rotan bukan sahaja boleh dijadikan sebagai salah satu perabot di rumah, malah ianya juga mempunyai pelbagai kegunaan lain yang menarik. Rotan memiliki sifat dasar yang berbeza daripada permukaan kayu dan akar di hutan. Warnanya juga mempunyai pelbagai variasi bergantung pada jenis rotan. Secara umumnya, rotan berwarna hijau, namun warna batangnya akan berubah menjadi putih setelah melalui proses pemutihan. Seterusnya, ia akan melalui proses pencucian dengan belerang dan bertukar menjadi warna kuning langsat sebelum dijadikan pelbagai produk serbaguna yang lain. Tahukah anda, terdahulu rotan sering digunakan untuk membuat perabot dan perhiasan rumah. Rotan juga sering digunakan untuk membuat bekas hantaran dan bekas anyaman rotan bunga telur ketika majlis perkahwinan. Warnanya yang seakan coklat menjadikan ia salah satu kegemaran buat sesetengah wanita dalam memperagakan ia ketika upacara majlis istimewa. Bagaimanapun, penggunaan rotan kini semakin menjadi pilihan ramai bukan sahaja dalam kalangan wanita, malahan juga golongan lelaki. Rotan kini sering digunakan dalam perkembangan fashion di mana ia turut dijadikan sebagai dompet dan beg tangan dan juga dikatakan dapat bertahan lebih lama berbanding menggunakan jenis material yang lain. Selain itu, ada juga yang menjadikan rotan sebagai satu inspirasi untuk membuat tempat alas kelas, lapik pinggan dan kap lampu. Rotan bukan sahaja cantik dan lebih tahan lama berbanding yang lain, malah ianya juga ternyata boleh dipelbagaikan dalam pelbagai variasi yang menarik mengikut cita rasa seseorang itu. Baik, tadi Fatin dah tunjukkan kelajuan dan kemahirannya menganyam tudung saji. Ini giliran saya pula nak menganyam. Tapi kita bersama dengan Puan Juriah Tunku Cik ataupun lebih mesra dipanggil Induk ya. Induk. Ya, selamat datang ke WHI Induk. Induk ni dah berpengalaman selama 16 tahun dalam industri kraft tangan, penghasilan barang-barang menggunakan rotan. Okey, Induk. Induk hari ni nak mengajar saya buat apa ni, Induk? Ini buat untuk bakul telur ni. Bakul telur. Okey, bakul telur katanya untuk beginners lah. Wah, ni paling senang. Jadi kita
kita lihatlah bagaimana saya hasilkan ya. Tapi nak tahu induk, kalau dekat depan ni ada macam-macam bakul. Okey, mungkin penonton sering kali melihat bakul. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, bila buat bakul ni kan macam mana dia dapat bakul yang bawah dia tu stabil. Ini dia. Hari ni saya baru dapat tahu induk. Kalau boleh kita tunjukkan kepada mereka di bawah ni apa yang induk lakukan supaya dapat kestabilan bakul tu. Assalamualaikum. Terima kasih wanita hari ini. Kita dah salah kita buat tapak ni untuk menjadikan dia tapak itu stabil kan. Baik. Jadi dia tak ada bengkok apa. Kita kena pakukanlah dia dekat plywood ni. Bila paku plywood ni kita senang lah bila kita anyam, senang dan bakul tu dia akan ikut saiz dia. Dia tak adalah lari-lari macam tu. Maksudnya hari ini kita dapat tahu penonton-penonton sekalian yang di bawah ni sebelum mereka hasilkan bakul tu dipaku atas papan ni supaya dapat kestabilannya. Dan induk, kami nak tahu juga induk dah 16 tahun dalam industri menghasilkan kraftangan menggunakan rotan. Macam mana induk bermula sebenarnya? Sebab semua ni induk buat. Apa yang ada di hadapan ni katanya semuanya induk yang hasilkan. Jadi macam mana induk dapat kemahiran itu? Belajar di mana tu? Sebenarnya saya mula-mula saya berminat tapi masa tu kraftangan ni taklah tak berapa ke depan masa tu. Tapi saya dengan bimbingan berterusan daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Cawangan Negeri Sembilan, saya terus-menerus belajar, tak berhenti tu. Saya fokus betul. Bila ada kursus, ada apa pun saya terus masuk. Tak pernahlah kalau kecakap saya nak tarik diri ke apa, tak saya terus. Sehinggalah saya ada keyakinan setelah mendapat bimbingan daripada tenaga-tenaga pengajar daripada Kraftangan Malaysia. Saya mendapat keyakinan dan bersemangat untuk meneruskan industri kraft ini dan selain untuk menjana pendapatan saya lah. Okey, baik. Dan induk hari ini mungkin induk juga boleh kongsikan bagi mereka yang ingin baru bermula. Macam saya ni beginner, saya tengah menganyam tapi mungkin saya tak tahu ini rotan jenis apa. Adakah rotan yang ini digunakan untuk menghasilkan segalanya ataupun ada macam-macam jenis? Sebab tadi saya sempat berbual dengan induk kata rotan ni ini isi rotan. Jadi terus kongsikan ni induk. Rotan tu sebenarnya rotan tu kita guna semuanya. Tapi yang ini yang kita hasilkan untuk bakul-bakul misalnya dia isi rotan yang kami panggil dia rotan puluh. Rotan puluh adalah untuk kita buat macam beg semualah. Dan dia tak buang macam kulit rotan tu kita akan gunakan untuk macam ini mengikat, macam ni ikat ini pun gunakan kulit rotan. Dan rotan yang asal dia kita gunakan untuk tangkai beg tu. Saya berhenti sekejap, saya nak tunjuk kepada penonton tangkai dia sambil induk tunjukkan isi yang induk tengah anyam sekarang ni. Maksudnya ini induk adalah rotan. Rotan dia dan isi di dalam ni adalah apa yang kita gunakan untuk menganyam ya. Okey, cantik sangat bakul dekat depan. Ini berapa lama induk ambil untuk hasilkan induk? Itu kalau tak ada gangguan apa-apa dan kita fokus dalam satu hari bolehlah. Satu hari. Wow. Okey, baik. Kalau kita lihat yang itu pula nampak macam tempat kita boleh letak pasu ataupun payung-payung kita cantik tersusun. Dan induk, okey, ini pula bakul yang cantik. Dia ada elemen segitiga di tempat pemegangnya. Kalau macam ni, macam mana dia hasilkan induk dengan potongan dia macam ni tu? Itu kita menggunakan mol lah. Mol dia ada mol. Dia ada untuk tangkai tu. Lepas tu kita akan bakar dengan hot taker bagi dia rotan tu ikutlah saiz mana yang kita nak. Okey, baik. Dan induk, kalau kita lihat rotan-rotan ni, okey maaf saya duduk dahulu. Rotan-rotan ni warna asalnya macam ni. Tapi macam mana nak hasilkan warna hijau ni, warna pink, warna pastel, warna merah? Kita rendam dalam warna ke macam mana? Kita masak air tu, dah kita masak, lepas tu kita taruh warna dan kita celup dia lah. Celup bagi lama sikit. Berapa lama tu proses tu? Proses tu katalah dalam 15 minit ke 20 minit tu. Kalau kita rendam dia macam ni. Kalau kita rendam kita masak sekali, dia akan jadi warna lain. Sekejap lah. Kalau kita masak lama sikit 20 minit dia akan jadi lain. Dan kalau sampai setengah jam dia akan jadi lagi pekat.
Lagi dia boleh sampai 3 kali 4 kali pun lagi lama dia lagi pekat lah. Lagi pekat macam tu. Jadi warna hijau yang saya sekarang guna ni induk rendam dalam warna olive green. Olive green. Berapa lama yang ni? Yang ni sekejap je sebab dia tak sangat apa kan? Tak pekat sangat tak pekat sangat lah. Sekejap aja lah dalam 15 minit 20 minit. Kalau 1 jam kalau dia rendam lagi dia jadi betul-betul hijau lah. Okey, antara peralatan yang digunakan induk kalau ni kita selalu tengok. Yang itu pula apa yang induk gunakan dan bagaimana ia digunakan dalam penghasilan kraftangan rotan? Ini untuk kalau kita untuk buat lubang misalnya kita nak guna nak lekat tangkai ni, kita kena guna inilah untuk buat lubang dan kalau misalnya dia susah nak apa kan kita guna ni pun cucuk ni penting lah untuk kita kalau dia macam diketat kan macam kita ketat kita nak apa kita guna pun cucuk lah. Okey, sekarang ni Induk ini bagi beginners ya, ini masalah yang mungkin saya hadapi sekarang ni. Induk, warna hijau ni dah habis tapi ada banyak lagi kan? Dia macam mana nak sambung lah kalau dah ada macam ni, dia tergantung sekarang ni. Dia macam ni. Okey, kita tunjuk kat kamera sambil-sambil Induk buat memandang. Kesalah saya buat. Salah macam ni. Salah sikitlah. Salah sikit. Alamak. Okey, tapi kita belajar dari kesilapan. Dia macam ni. Okey. Dia dah salah dah ni. Ni dah salah sikit. Okey. Macam ni. Okey. Macam ni. Kita jalan yang bawah ni dulu. Macam ni dulu. Okey. Macam ni. Jalan ni pun dah 2 kali. Dah double ni. Maksudnya dia kena silang lah. Silang lah. Hijau dengan yang original. Okey. Ni kalau kita dah... Ni kita jalan dulu kan. Gambar yang kalau yang saya mengajar tu yang asas-asas memang buat bakul ni lah. Dia senang sikit, kecil kan. Baik. Okey, macam mana kita nak sambung warna hijau tu sekarang? Dia sambung tu, ini kita potonglah sikit ni. Nampak tak kat kamera? Ni, potong sikit. Kita tunjuk kamera ni. Lepas tu, okey, kita tahu kat sini. Tindihkan dia. Tindihkan dia. Lepas tu, okey, masuklah. Okey, maksudnya dah yang dah habis tadi tu kita potong sikit, lepas tu kita tindihkan tindih je macam ni. Jadi kita tindih saja macam ni. Kita sambunglah. Kita sambunglah. Sambung terus. Apa yang akan terjadi kepada yang ni lepas kita buat satu lagi pusingan dia akan tertutup. Dia akan tindih lagi jadi dia tak nampaklah. Faham. Okey, baik. Kalau bagi mereka yang baru ingin bermula ataupun bergiat dalam penghasilan barangan menggunakan rotan ni, Induk. Macam saya hari ini baru belajar. Saya suka benda-benda kraft tangan ni kan. Jadi dia memerlukan kesabaran. Kalau Induk sendiri ingin memberikan nasihat kepada mereka, apa yang Induk akan katakan setelah 16 tahun bergiat dalam industri ni? Bagi saya pada peminat-peminat kraft ni, kita jangan macam kita patah semangatlah. Teruskan macam ada pandemik ke apa ke kan, kita teruskan. InsyaAllah kita boleh terus maju dan mana yang kalau sekiranya kita tak pandai kan, cari guru, belajar. Baik, ilmu tu luas. Ilmu tu luas. Banyak yang tenaga pengajar yang akan boleh mengajar. Janji kemauan itu kita ada. Baik. Dan satu lagi soalan, Induk. Sebelum kita nak kongsikan laman Instagram ataupun Facebook Induk, anyaman ni ada nama tak? Jenis-jenis anyamannya. Kalau yang ini ke atas, yang ini ke melingkar. Mungkin Induk boleh kongsikan sedikit info buat kami. Ini anyaman patah balik. Ni dia patah jadi macam love kan, dia patah balik. Macam anyaman yang ini, ini adalah yang anyaman kira terbarulah. Dia orang panggil anyaman anak ikan. Cantik. Ni yang terbarulah kerana 2022 ni baru keluarlah sebab pandemik itu ikan. Jadi kita 2 tahun tak ada. Jadi ni baru ada. Ini cantiklah. Baik. Induk, kalau mereka ingin mengetahui lebih lanjut ataupun nak beli produk-produk daripada Induk ni, di mana ataupun bagaimana mereka boleh menghubungi Induk? Selain daripada menghubungi Kraft Tangan Malaysia, Kraft Bazaar dan My Shopee tu, Kraft Shopee tu, and then dekat Negeri Sembilan, Kraft Tangan Negeri Sembilan, hubungi Kraft Tangan Negeri Sembilan dan Facebook saya ada Juriah Kraft. Okey, baik, Juriah Kraft. Terima kasih Induk dan selamat maju jaya dalam industri yang Induk berkecimpung ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Okay, saya sambunglah belajar. Wanita hari ini.
Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Baik, dalam segmen tajaan ini kita nak bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi selaku pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare yang telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Kawal Fatin. Baik, Alhamdulillah. Ceria sekali Datuk ya. Hari ini apa nak kita kongsikan? Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Baik Datuk, silakan. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Fatin, hari ini hari Minggu, hari Sabtu. Saya percaya kalau yang menonton hari Minggu ni pastinya ceria-ceria belaka tak kurang juga Fatin. Ada yang menyimpan azam ya, hari Sabtu dia kata saya nak nampak cantik di hari Isnin ya. Tetapi mustahil ya untuk 3 hari anda terus cantik, ceria, bertenaga. Hari ini saya bawakan satu yang sangat istimewa untuk semua lelaki dan juga wanita yang inginkan kulit yang cantik, putih, mulus ya, yang dah cuba macam-macam produk tapi kata orang tu masih tak nampakkan keberkesanan. Mungkin runsing asyik tukar-tukar produk, kadang-kadang dapatkan rawatan kecantikan di luar tapi masih sama je. Apa kata anda beri peluang pada diri anda ya, dapatkan produk daripada V Asia Advanced White ni merupakan minuman pencerahan ni untuk kecantikan kulit ya, yang mana saya Fatin di V Asia, setiap hari ya, saya menerima maklum balas yang positif daripada pengguna yang amalkan Advanced White ni. Diorang kata kulit makin cerah, cantik, jeragat dah berkurangan, pigmentasi semakin menipis, jerawat dah tak ada, kulit makin licin, tumit kaki yang merekah dah tak ada, rambut makin kurang gugur, kemudian kuku makin cantik. Fatin, macam-macam testimoni maklum balas yang sangat-sangat positif saya terima ya di HPV Asia yang mana mereka mengamalkan Advanced White secara teratur ya. Percaya ataupun tak Fatin ya, ramai orang yang inginkan kesan cantik, ekspres dan sebagainya, tetapi ya perkara itu sangat-sangat mustahil ya. Tetapi kalau anda amalkan Advanced White secara teratur ni, anda dapat lihat perbezaannya seawal 3 hingga 7 hari pertama. Satu botol pertama pun anda dapat lihat ya perbezaan kulit makin cerah, cantik, halus ya, pori makin kecil. Yang mana ya Advanced White merupakan minuman ya khusus untuk kecantikan kulit, pencerahan ya. Rumusan bahan-bahan terbaik seperti Pine Bark yang mana dapat membantu membaiki sel kulit yang rosak. Kemudian dalam Advanced White juga ada lycopene, ekstrak tomato, astaxanthin yang mana pengambilannya bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C. Dan untuk dalaman jangan lupa minum Advanced White. Kalau luaran anda boleh gunakan set Perfect White V Asia ni 4 dalam 1 ya. Yang mana set Perfect White ni juga sangat-sangat bagus untuk kulit wajah yang kusam, tak bermaya, kadang-kadang kita nampak penat, dia sembab dan sebagainya. Tak kurang juga masalah kulit wajah, jerawat, jeragat berminyak ya, pori yang besar, masalah bintik hitam, whitehead, blackhead, lingkaran gelap bawah mata. Anda boleh dapatkan set Perfect White 4 dalam 1 yang mana ya set Perfect White ni bertindak dengan efektif. Selamat ya, seawal 3 hari pertama kalau jerawat yang besar, bengkak-bengkak tu dah nampak kecut, 7 hari pigmentasi dah berkurangan, dan paling penting ya tona kulit lebih cerah, dah tak nampak wajah anda kusam. Dan paling penting set ni bertindak dengan lembut, efektif ya, tanpa pengelepasan, tanpa bahan terlarang ya, tanpa hidrokinon, tanpa merkuri, bahan-bahan terbaik ya seperti whitenol yang mana ya whitenol ni telah diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai rumusan pencerahan terbaik ya, bertindak 50 hingga 250 nanometer ke lapisan epidermis kulit, bertindak dengan efektif tanpa pengelepasan ya, selamat untuk anda gunakan. Yang mana juga dalam ni ada ramuan seperti niacinamide dan juga forbutiracetinol yang mana ya penggunaannya bersamaan dengan 1000 kali ganda kojic acid. Sebab tu kalau anda guna set Perfect White V Asia ni Fatin ya, kesan soal penggunaan dah nampak ya, wajah berseri, kurang masalah kulit kusam, kalau masalah jeragat, berminyak dan sebagainya semua dapat diatasi. Jerawat bersama, parut-parut yang dalam pun dah berkurangan. Jadi set Perfect White ni harga RM72 kalau nak beli set ni. Kalau nak potongan diskaun boleh beli secara online di Shopee, di Lazada dan juga di Jombai. Kita juga jual set ni secara berasingan ya Fatin, dan juga ya ada promosi yang lebih istimewa di wowshop.com.my. Boleh beli di Wowshop juga, ada promosi sangat-sangat istimewa RM99. Banyak lagi pemberian hadiah secara percuma. Yang ni untuk kegunaan luaran. Jangan lupa ya, set Perfect White ni bertindak secara efektif. Ada 4 produk asas. Pearl Whitening Cleanser membersih secara mendalam. Facial Treatment Essence dia menggunakan ramuan Pitera, sangat bagus untuk melembabkan kulit, melambatkan kronologi penuaan. Kemudiannya ia sangat-sangat bagus untuk menghaluskan pori. Krim siang Magic Skin Day Cream ni bertindak memberi perlindungan pada waktu siang daripada sinar UV, dan kemudiannya ia tidak bercapuk, tak berminyak, warnanya mengikut warna kulit kita. Bila kita sapu je Fatin, ia tak berminyak, tapi ya bila kita sapu ratakan, ianya akan bertindak mengikut warna kulit kita. Dan paling penting waktu malam ni, krim malam, treatment and whitening night cream yang sangat-sangat efektif, berkesan mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam, dan kemudiannya parut yang dalam pun akan nampak lebih berkurangan. Bila anda guna krim malam, treatment and whitening night cream ni, anda juga boleh beli secara berasingan harga RM30 Fatin ya. Baik. Dan seterusnya Fatin, silakan Datuk. Yang ketiga, kita dah cantik ya, dah minum Advanced White untuk kata orang tu kulit yang lebih cerah, dalaman.
luaran nampak lagi cantik. Untuk muka kita guna set Perfect White. Yang ni untuk badan pula ya, cerah gebu body bar. Sabun herba berscrub ni bagus sangat Fatin untuk anda yang ada masalah stretch mark, gelap-gelap dekat leher, dekat bawah ketiak, pelipat ya. Kadang-kadang gelap, berbau dan sebagainya, susah sangat nak hilang masalah tersebut. Anda sental je guna sabun cerah gebu body bar ni Fatin, dapat hilang ya segala-gala daki kat leher, kegelapan kat bawah ketiak. Dan sebenarnya sabun ni saya jarang-jarang bawa ke wanita hari ni. Sebab apa ya, laris sangat dan kita juga sentiasa kekurangan stok. Harga sabun cerah gebu body bar ni hanyalah RM22 sahaja, sangat mampu milik. Ada butiran scrub herba. Bila anda guna sabun ni Fatin ya, serta-merta kulit yang gelap tu akan berkurangan. Dan biasanya saya akan buat demonstrasi ya. Kalau maka yang gelap hitam ya, kadang-kadang maka pun dia lagi kuat daripada daki kita. Bila kita sental pun hilang. Tetapi yang ni sabun ni Fatin sangat-sangat efektif ya, membersih secara mendalam dalam masa sama juga ya, mengekalkan kehalusan kulit anda. Dan yang terakhir Fatin, saya turut bawakan collagen whitening lotion. Yang mana lotion ni kalau anda sapu, tangan anda akan nampak lagi cerah, tona lebih sekata. Berbeza ya, belah kanan dan belah kiri. Kalau dah sapu belah kanan, anda akan nampak belah kanan lebih cerah. Yang paling penting dia nampak sangat natural. Dalam ada treatment dan juga whitening. Ramuan collagen yang sangat-sangat efektif ya, untuk mencantikkan kulit, melembabkan kulit, melambatkan penuaan kulit. Nah, itu yang penting. Sebab apa? Kulit yang cepat tua ni akan nampak lebih berkedut ya, senang berkedut. Jadi pakai je collagen whitening lotion ni, harga RM30 ya. Ingat, bagi ada yang nak potongan diskaun istimewa, boleh beli secara online di jombai.my, jomby.my. Ini adalah produk terbaru ya, collagen whitening lotion ni. Dan ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BRC baru beli. Sebab apa? BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, dapatkan di jombai.my, Shopee ataupun Lazada. Dan yang nak telefon ataupun nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi hotline kami hari 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih Fatin. Ingat ya, kalau sekarang kerja jamu, pastikan BRC baru beli. Sebab apa? BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Dan juga ya, telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super head brand di peringkat antarabangsa Fatin ya. Dan saya ringkas ya Fatin. Silakan. Untuk dalaman anda kulit yang lagi cantik, jangan lupa minum Advanced White. Harga RM40, di online ada diskaun yang lebih istimewa. Set kulit wajah anda, set Perfect White, harga RM72. Pastinya ada promosi yang lebih istimewa di Wow Shop. Boleh beli di website Wow Shop ataupun di jombai.my. Dan seterusnya sabun cerah gebu body bar, harga RM22. Dan collagen and whitening lotion. Treatment lotion ni sangat-sangat efektif, bagus, mencerahkan kulit anda, melindungi kulit anda. Harga RM30 saja Fatin. Terima kasih Fatin dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian 4 produk daripada V Asia. Itu tadi Dato' Azrul Muhammad Razi. Baik penonton, anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Wanita Hari Ini, kerana selepas ini kita akan sambung dengan inspirasi dari seurat rotan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih untuk komen-komen anda. Saya tahu cantik sangat apa yang ada kami tunjukkan kepada anda hari ini dan apa yang ada di hadapan kami sekarang ini. Sekejap lagi kami akan tunjukkan macam-macam satu lagi persatu sebelum kami berundur diri. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda peminat BTS, di mana anda mesti mengenali Son Seung-duk kan. Istimewa di Master in the House Malaysia, dibawakan pereka koreografi kumpulan popular dunia ini. Anda juga akan dibawa melawat ke bangunan hype yang sangat sinonim dengan BTS dan juga industri muzik K-pop. Jadi jangan lepaskan peluang anda bermula Sabtu minggu ini untuk peminat-peminat K-pop. Okey, baik. Okay, tapi sebelum tu jom kita saksikan promo ini dahulu. Okey, Fatin, cakap mengenai K-pop, awak ada mana-mana K-pop yang awak Saya cuba suka? meminati, mungkin sedikit demi sedikit lah, tapi saya taklah big fan of K-pop ni. Okey. Saya kurang mengetahui berkaitan dengan K-pop. Jadi hari ini mungkin saya akan ketahui lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita saksikan promo ini dahulu. Jom kita saksikan. Sabunda, you said you like laksa, right? We're gonna prepare you a laksa. Sabunda, why? Too spicy. Ada garam tak? Janganlah nampak sangat macam kita orang tak pandai masak. Make me look tall. Oh, sorry. One more time. Can I dance while you cooking? Sedap kau laksa.
sedap. Okey, berbalik pada anyaman tikar di hari tikar ada, bakul ada, tudung saji ada, macam-macam ada. Yang Fatin siapkan pun ada. Ada, kejap lagi Sugi akan tengok saya buat cantik sangat. Dan hari Isnin nanti Sugi kita akan kembali dengan satu lagi topik, iaitu sampai bila hendak berahsia. Wow, deepnya. Sampai bila hendak berahsia, dan kami harapkan anda terus bersama kami, dan terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kita untuk topik rotan hari ini. Tadi saya ada baca dekat dalam Facebook, ada yang terlepas untuk perkongsian yang pertama tadi, anda boleh terus ke Facebook kami dan tengok keseluruhan secara langsung yang tadi kami kongsikan. Okey, baik, nikmati hujung minggu anda di mana jua anda berada. Pastikan keselamatan anda menjadi keutamaan. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Okey, awak Sugi nak tengok saya punya ke? Okey, bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati,